Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hiburan, artis, hobi, pergolakan isu-isu semasa politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Tolong pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Berita terkini, sahkan dulu dakwaan 4 ahli Parlimen Sabah peguam. Kuala Lumpur, dakwaan 4 ahli Parlimen dari Sabah yang mengaku sudah menjadi ahli Gabungan Rakyat Sabah GRS sebelum pilihan raya umum ke-15 pada November lalu perlu disahkan sebelum menentukan kedudukan mereka sebagai ahli Dewan Rakyat. Peguam Datuk Syamsuddin Nawawi berkata dakwaan ahli Parlimen Papar Armizan Ali, Khairul Firdaus Abarkan, Batu Sapi, Jonathan Yassin, Ranau Mat Bali Musa Sipitang adalah ahli GRS dan bukan ahli bersatu sebelum PRU 15 perlu disahkan terlebih dahulu. Mereka dakwa sudah jadi ahli GRS semasa atau sebelum PRU 15. Mengapa mereka tidak umum ketika itu? Mengapa sudah menang baru nak umum? Dalam istilah undang-undang kita sebut bona fide atau tanpa prasangka. Saya berpendapat mereka perlu ikut keahlian parti mereka. Kalau mereka tidak ada keahlian, maknanya mereka bertanding atas tiket bebas. Saya lebih berat menyatakan mereka telah melanggar pindaan perkara 49E-3 Perlembagaan Persekutuan, katanya kepada Berita Harian. Syamsuddin berkata ada dua pendapat utama berkenaan isu 4 ahli Parlimen Sabah yang mengumumkan mereka bukan lagi ahli Bersatu Sabah, sebaliknya mengakui mereka adalah ahli GRS. Pada pendapat pertama, mereka melanggar pindaan perlembagaan Akta Lompat Parti, manakala satu lagi kata tidak. Saya setuju mereka telah melanggar pindaan perlembagaan persekutuan sebab kena ambil risk mereka masuk jadi calon sebagai ahli Parti Bersatu, katanya. Syamsuddin memberi contoh apabila seseorang calon bertanding dengan tiket GRS tetapi adalah ahli Parti Bersatu, mereka dianggap masih ahli Bersatu ketika PRU 15 diadakan, melainkan sebelum PRU mereka tidak ada parti. Pada pandangan saya berkenaan pindaan yang dibuat ini, yang akan memutuskan kedudukan mereka ialah Speaker Dewan Rakyat dan bukan jawatan kuasa. Berdasarkan fahaman saya, Datuk Johari Abdul seorang sahaja yang akan putuskan, tetapi cara beliau putuskan sama dengan cara yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri. Mungkin beliau akan meminta pandangan orang yang berkepakaran termasuk penasihat undang-undang Parlimen, katanya. Sementara itu, Syamsuddin berkata ada juga pendapat menyatakan mereka 4 ahli Parlimen Sabah hendak merujuk kepada apa yang diputuskan oleh jawatan kuasa pindaan, iaitu sebuah jawatan kuasa yang wujud sebelum pindaan dibawa ke Parlimen. Justru itu, Syamsuddin berkata perkara terbabit perlu dibawa ke mahkamah kerana ada perkara-perkara yang tidak jelas dalam pindaan perkara 49E-3 Perlembagaan Persekutuan. Syamsuddin turut mempersoalkan cara pengumuman keluar parti itu dibuat oleh bekas pengerusi Bersatu Sabah Datuk Seri Haji J. Noor. Syamsuddin turut mengingatkan orang ramai bahawa Akta Lompat Parti tidak wujud, sebaliknya yang ada hanya pindaan perlembagaan mengenai kedudukan ahli Parlimen atau ahli Dewan Rakyat jika keluar parti. Perlembagaan menyediakan asas perundangan, akta pula akan ada maklumat lengkap. Dalam konteks isu kedudukan ahli Parlimen ini, apabila tidak ada akta lengkap, maka terjadilah isu kelompongan di dalam undang-undang tersebut yang harus dijelaskan oleh pihak mahkamah, katanya. Sebelum ini, pada 10 Disember lalu, pemimpin Bersatu Sabah termasuk semua wakil rakyatnya mengumumkan keluar daripada parti itu. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Sabah yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Haji J. Noor dilaporkan berkata keputusan itu dibuat selepas menimbangkan landscape politik Malaysia ketika ini terutama di Sabah.
Beliau berkata kerajaan negeri yang ditunjangi Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN juga mengambil kira nasihat yang di-Pertuan Agong mengenai pembentukan Kerajaan Perpaduan Persekutuan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian info hari ini. Terima kasih.